الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung tinggi segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia-manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, mimbar pada hari ini dengan teks khutbah yang bertajuk Generasi Berilmu, Tonggak Kecemerlangan Ummah, memberi satu mesej yang jelas kepada kita apabila datangnya wahyu yang pertama diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang pertama yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, dengan ayat yang pertama turun tu memberi mesej yang sangat jelas kepada kita bahawa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh menjadi manusia yang berilmu, disuruh menjadi manusia yang membaca, disuruh menjadi manusia yang mengaji. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok carta yang ditunjukkan kepada kita, statistik yang ditunjukkan kepada kita, laporan yang diberitakan kepada kita pada tahun 2020 sehingga tahun 2022, selama 3 tahun, seramai 188,884 orang pelajar yang menolak untuk menyambung pelajaran di universiti ataupun di universiti tempatan. Sebab apa benda ni berlaku tuan-tuan? Sebab zaman sekarang ni kita hidup di satu zaman yang orang nak cari duit dengan cara singkat. Kalau kita tengok tok nenek moyang kita yang terdahulu, tok-tok kita yang terdahulu, ada yang sanggup gadai rumah sebab nak hantar anak pergi belajar. Ada yang sanggup gadai bendang, ada yang sanggup golok gadai sebagai semacam-macam harta yang diboleh untuk digolok gadai, maka digolok gadai harta dia semata-mata untuk hantar anak pergi mengaji di universiti. Dia nak hantar anak-anak dia pergi belajar supaya anak-anak dia menjadi orang yang berilmu. Kerana kata dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Orang yang dia nak hidup di atas dunia, dia nakkan kepada dunia, maka dia kena ada ilmu pengetahuan. Ini penekanan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebab orang yang hidup di atas dunia dengan berbeza taraf ilmu dia pun menunjukkan dia berada di tempat yang berbeza. Orang yang SPM, dia kerja cara SPM. Orang yang ada diploma, dia kerja cara diploma. Orang yang ada degree master dan sebagainya, dia kerja dengan cara degree master dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan kalau nak hidup di atas dunia. Maka kata pula dengan Imam Syafi'i, wa man aradal akhirah, siapa-siapa yang nak mencari tentang kehidupan akhirat, sesiapa yang nak berjaya dengan kehidupan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga kena mencari ilmu pengetahuan. Kalaulah tuan-tuan kita nak berjaya dengan kehidupan di akhirat dalam keadaan kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, sudah tentu kita akan jadi manusia yang tidak berjaya di akhirat. Sebab apa? Apa saja amal ibadat yang kita nak buat, mestilah tidak terlepas daripada landasan ilmu pengetahuan yang telah ditentukan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ilmu, barangkali semayang subuh kita 4 rakaat.
Tak ada ilmu, barangkali kita tak erti hukum hakam yang terkait dengan zakat. Tak ada ilmu, solat kita jadi kelang kabut. Tak ada ilmu, kehidupan rumah tangga kita akan jadi kelang kabut. Di sini menunjukkan betapa pentingnya akan ilmu pengetahuan. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalaulah kamu nak kepada dunia dan kamu juga nak kepada akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah kamu mencari akan ilmu pengetahuan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman sekarang, maaf sebut, hari ni orang nak cari duit dengan jalan mudah. Orang cari influencer, orang cari pengaruh media sosial dan sebagainya. Dia rasa dengan cara tu dia boleh jadi orang yang kaya. Dia rasa dengan cara tu dia boleh jadi manusia yang terkenal dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita melihat akibat daripada tidak ada ilmu keduniaan dan juga dia tidak ada ilmu akhirat, akhirnya dia jatuh dalam dunia. Akhirnya dia menjadi manusia yang menjadi manusia serugi-rugi manusia sekiranya dibangkitkan di negeri akhirat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita semua yang ada di sini, tanpa mengira siapa latar belakang kita, kita perlulah berusaha menjadi manusia untuk meletakkan ilmu itu adalah tempat yang pertama untuk kita cari. Bukan hanya semata-mata untuk menjadi pengaruh dunia, bukan hanya semata-mata untuk mengejar kekayaan dan kejayaan dunia tanpa mempunyai bekas ilmu yang mendalam di dalam diri kita. Sekiranya anak-anak kita, mereka dibesarkan dengan pemikiran untuk mudah mencari duit ringgit sehingga mereka tidak mahu mempelajari ilmu, maka kitalah sebagai orang tua, orang yang telah lanjut umur, orang yang mempunyai pemikiran, memberi penekanan akan pentingnya ilmu kepada anak-anak kita. Andai kata kita tak mampu nak hantar anak kita pergi mengaji dan sebagainya, maka carilah jalan bagaimana kita boleh mendapat sarana keuangan untuk kita mengantar anak-anak kita mengaji dan sebagainya. Ada pusat urus zakat tuan-tuan, boleh mohon bantuan zakat, hantar anak pergi belajar. Adanya YB masyarakat, pemimpin masyarakat yang ada di keliling kita yang boleh kita minta bantuan mereka. Pastikanlah kita menjadi bapa yang mementingkan ilmu pengetahuan supaya generasi kita tidak ditinggal dalam keadaan yang jahil dan generasi kita akan menjadi generasi yang mencintai ilmu dan membudayakan ilmu di dalam diri mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. وَوَفَعْنِي إِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was-sakinah wal barakah wal afiyah alaina wa khususan ala malikina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah, wa kadzalika tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fauzi bin Haji Abdul Razak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.